Okey, kamu boleh tonton semula rakaman video kelas ini dalam Google Classroom Geografi Tingkatan 1. Nanti cikgu bagi link dia. Ya. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, untuk ujian akhir sesi akademik, kalau kamu lihat ada 3 bahagian, okey, dan kamu perlu jawab dalam tempoh 2 jam. 2 jam lama Dan kalau kamu lihat soalan-soalannya, okey, soalan bahagian A kalau kamu perhatikan, dia ada 20 soalan. Okey, objektif. Maka membawa kepada 20 markah. Kemudian soalan bahagian B, okey, dia adalah soalan struktur di mana kamu juga kena jawab semua soalan ini, di mana soalan 1, 2 dan 3 di sini maka membawa kepada 15, 15 dan 10, bermakna sini sudah total, okey, iaitu sudah berapa ni? Okey, 30, 40, 50, 60 markah. Baik. Bahagian C, kamu kena pilih 2 soalan untuk dijawab. Sama ada soalan nombor 4 atau nombor 5 ke, ataupun 5 dan 6 ke, 6 dan 7 ke. Jadi, bila kamu pilih 2, maka dia akan membawa kepada 20 markah. Maka, total markah penuh adalah 80. Okey. So, itu kita telah fahami. So, sekarang kita akan tengok bentuk-bentuk soalan. Okay. Kenapa 80 je? Memang 80 je. Okay. So, apa juga markah kamu? Sebenarnya bila dapat per 80, contohnya kalau kamu dapat katakan 70 per 80. So, nanti 70 per 80 tu akan didarabkan dengan 100. So, barulah dapat jawapannya dalam bentuk peratus. Macam tu sebenarnya Rifki. Faham? So 70 per 80 darab 100, so dia akan dapat berapa peratus lah. Okey, baik, bagus Rifki. Alright. So kita lihat di sini. Okey, kita nak teruskan hari ini dengan soalan bahagian A dulu. Dan cikgu harapkan sambil kita menjawab soalan sama-sama, kalau kamu tak faham, sila bertanya. Ya, jangan malu-malu. Cikgu, saya tak tahulah apa maksud ini, apa maksud ini. So, sila bagi tahu. Okey? Dan cara nak bagi tahu adalah dengan menulis di Zoom chat. Tulis di Zoom chat. Ya. Baik. So, kita lihat soalan nombor 1. So, bila kamu dapat soalan ini, bila ada kertas, pastikan kamu buat macam cikgu buat juga. Iaitu mesti ada pen. Mesti ada pen. Okey, jadi kamu akan buat apa? Baik. Kamu buat seperti mana cikgu buat. Okey, iaitu soalan nombor 1. Antara berikut, yang manakah merupakan arah mata angin perantaraan? Okey, jadi utara, barat, selatan dan tenggara. Jawapannya, ini kalau tak tahu ni, kan, rotan sorang-sorang. Baik, arah mata angin perantaraan yang terletak di perantaraan seperti itu. Okey, iaitu seperti di kawasan-kawasan ini. Di tepi-tepi itu. Jadi, yang betul ialah, ya betul, semua telah menjawab, iaitu tenggara. Tenggara. So, jawapannya adalah di sini, iaitu tenggara di sini ya. Di belah hujung, belah bawah tu. Baik, bagus. Nombor 1, D. Nombor 2. Okey, dan macam cikgu cakap tadi kalau katakan cikgu bulatkan tu, kamu pun bulatkan. Ya. Dan kalau kamu ada soalan, kalau kamu tak tahu, tanya terus dalam Zoom chat. Jangan tunggu-tunggu. Jangan malu, jangan segan. Cikgu bulatkan ke tik, tak kisah mana-mana. Kamu tengok diri kamu. Kalau kamu rasa diri kamu kurus, kamu boleh tik. Kalau diri kamu rasa besar, kamu bulat. Boleh macam tu. Boleh je mana-mana. Okey. Walau apa pun, saya bulat lah. Bulat kamu bulat, bolehlah bulat. Baik. Soalan yang kedua. Kita lihat kedudukan. Saya berotot yang ditentukan berdasarkan titik rujukan ialah lajur, baris, objek atau kedudukan relatif.
Jawapannya apa? Jawapannya adalah ya, Louis Alexander, Arisa, Syamil Hafi, Deshna, Amir Ashraf, Mikael, Calvinesh. Bagus, mudah menjawab. Dah bagus. Jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Kedudukan relatif. Mungkin kamu tak ingat. Kedudukan berdasarkan titik rujukan ni maknanya apa? Maknanya meletakkan sesuatu sebagai reference. Titik rujukan maknanya reference point. Titik rujukan. So, kedudukan ada dua jenis. Ingat So, kedudukan ada dua jenis, iaitu kedudukan apa? Kedudukan relatif, dan satu lagi iaitu kedudukan mutlak. Kedudukan mutlak. So, dia ada dua. Ya. Dan kedudukan mutlak dia akan gunakan dia akan gunakan latitude dan longitude. Latitude dan longitude. Cikgu rasa semua tahu. Tetapi kalau kedudukan relatif, dia akan menggunakan titik rujukan. Ya, titik rujukan. So, itu perbezaan dari segi kedudukan. Okey, baik, bagus. Sebenarnya sambil kita belajar, kita jawab soalan. Sambil itu juga kita akan tengok nota. Maknanya kita akan lihat balik, refresh balik nota yang telah kita pelajari dulu. Okey, baik. Soalan yang kedua D. Soalan yang ketiga. Raja satu menunjukkan kedudukan bangunan di suatu kawasan. Okey. So, apakah kedudukan relatif pejabat daerah jika masjid dijadikan titik rujukan? Macam mana nak buat ni, cikgu? Okey. Baik. Sebelum itu, iaitu kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Baik, soalan ini. Sebenarnya ada yang bertanya, cikgu, macam mana nak tahu cikgu jawapan sebenarnya? Soalan nombor 3 ni, macam mana nak tahu? Okey, di sini cikgu ajar. Korang tengok betul-betul macam mana jika masjid dijadikan titik rujukan? Okey, kamu tengok dulu masjid dijadikan titik rujukan. Kamu tengok ke masjid dan kamu kena kenal pasti yang mana depan, yang mana belakang. Itu kamu kena tahu. So, kita tahu bahawa yang depan satu itulah yang menghadap jalan raya. Yang menghadap jalan raya itu depan. Okey, ini depan dan sudah tentu yang belakang ni belakang lah. Betul? Jadi, bayangkan kalau kamu berdiri dekat sini, berdiri dekat situ, kamu menghadap depan, depan jalan raya tu daripada masjid dan belakang kamu ialah belakang. So, sebelah sini dipanggil apa? Pejabat daerah tu sebelah situ kan? Sebelah mana? Kiri ke kanan? Just imagine kamu berdiri dekat depan masjid. Dia akan jadi sebelah. Dia akan jadi sebelah kiri. Dan sebelah sana tu ialah kanan. Nampak tak? This is how, you know, kat mana arah. Kita kena tahu dia punya depan kat mana. Penting sangat. Depan dia kat mana. Daripada situ, baru kita tahu dia ni sebelah kiri ke sebelah kanan. Faham? Faham jadi, kalau kita tengok, menghadap tu depan, belakang, kiri, kanan. Maknanya pejabat daerah adalah sebelah kiri masjid. Nampak? Sebelah kiri masjid. So, tahu tak ni? Tahu tak, faham tak cara bagaimana untuk menentukan kedudukan ni? Tahu Vikesh tahu? Tahu dah jelas. Kalau tak faham, bagi tahu. Ya, cikgu akan explain lagi. So, ini cara bagaimana untuk kita tahu. Kalau katakan soalan tu kata, kedudukan relatif jika rumah rehat. Jika rumah rehat menjadi titik rujukan, maka depan dia kat depan ni lah. Sini belakang. Kemudian sebelah sini menjadi kanan dan sebelah sini menjadi kiri. Kan berbeza tu. Berbeza cikgu, berbeza. Sini jadi kanan. Sini jadi kiri.
Kerana apa? Berdasarkan di mana depan dia. So, itu sangat penting. Ya. Baik. So, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Siapa pula lagi yang belum masuk ni? Risau cikgu, takut ada yang tak masuk. Okey, baik. So, kita teruskan soalan yang keempat. Apakah garisan longitude yang berfungsi? Cikgu bulat, korang bulat tau. Cikgu bulat, korang bulat kan. Jangan kau tengok je. Ini bukan tayangan filem, okey? Kau bulat juga. Aku rotan juga sekarang. Baik. Apakah garisan longitude yang berfungsi memisahkan timur dan barat bumi? Garisan longitude dia yang memisahkan timur dan barat bumi. Iaitu jawapannya apa? Cikgu, saya lupalah garisan longitude tu yang macam mana. Okey. Lupa Baik, garisan longitude tu dia macam ni. Kan dia macam ni. Silap. Okey, bukannya itu. Dia sebenarnya macam ni. Okey, so kita tengok ni Okey, so kita tengok. Dia macam ni. Katakanlah ini bumi. Okey. Dan kalau kamu tahu bahawa ada satu lagi garisan, okey, garisan yang ini, okey. Dan juga garisan satu lagi kat belakang tu kan. Kat belakang tu. So, kalau kita lihat sebenarnya ini yang bernilai 0 darjah. Ini longitude. 0 darjah ni, okey, 0 darjah ini adalah garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal. So, ini yang bernilai 0 ini. So, kita tahu bahawa semakin dia ke kanan, maka nilai dia akan bertambah 15 darjah. Contohnya 15 darjah timur. Kan dia mengalir ke timur. Dan kalau sebelah kiri pula, kalau kita lihat sebelah kiri, kita tahu bahawa mungkin nilai dia adalah 20 darjah barat. 20 darjah barat. Maknanya garisan apa yang pisahkan timur dan barat? Garisan meridian pangkal. So, pisahkan timur dan barat. Boleh faham itu sebenarnya. Kamu kena faham tu. Boleh. Jadi, kalau kita lihat di sini, jawapan bagi soalan ini. So jawapannya adalah garisan meridian pangkal. Garisan meridian pangkal. So kalau ada pertanyaan, boleh bertanya itu soalan nombor 4. Soalan 5. Apakah benua dalam peta 1 yang berkaitan dengan maklumat berikut? Apakah benua? Benua ketiga terbesar di dunia. Dan keluasan 24.5 kan? Bagus soalan ni tanya. Cikgu, kalau GTA apa pula? GTA ni garisan tarikh antarabangsa, yang mana garisan tarikh antarabangsa itu, iaitu terletak di garisan di belakang tu. Iaitu yang di belakang ni, dia putus-putus. Dia putus-putus macam ni. Dan garisan ini adalah GTA, itu untuk menentukan tarikh antarabangsa. Garisan tarikh antarabangsa. So, itu untuk penukaran tarikh. Penukaran tarikh. Kalau kamu lintasi garisan itu, kamu kena tukar tarikh. Sebab kamu telah melintasi garisan tarikh antarabangsa. Itu maksud dia. Baik. So, bagus Mikael. Baik. Kita kembali kepada soalan yang kelima. Baik, benua dalam peta 1 yang mana? A, B, C atau D, iaitu benua ketiga terbesar di dunia. Soalan nombor 5 ni. Iaitu yang mana? So ada yang kata A. Baik. Nombor 1 adalah nombor 1 adalah benua Asia. Nombor 1 benua Asia. Nombor 2 adalah benua apa? Afrika. Dan yang ketiga adalah benua apa? Amerika
Amerika Utara. So, jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A. Benua, okey, Amerika Utara. So, jawapannya adalah A. Baik. Soalan yang keenam. Okey, pasangan manakah yang betul? Negeri, Pahang, Ibu Negeri. Negeri dengan Ibu Negeri, senang je. Pahang dengan Kota Baru ke? Adakah Pahang dengan Kota Baru? Okey, salah. Okey, salah. Selangor dengan Shah Alam, ini confirm lah betul. Okey. Yeah, okey. Negeri Sembilan dengan Senawang, ini juga salah. Dan juga Sabah dengan Kota Marudu pun salah. Okey. So, jawapannya adalah B. Yes, betul Amir. Baik. Soalan yang ketujuh. Baik. Soalannya, ya betul Deshna. Soalan nombor 5 adalah A. Betul. Soalan yang keenam, yang ketujuh. Apakah sistem fizikal yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut? Air sungai, letupan ais. So, dia ada biosfera, litosfera, atmosfera, hidrosfera. So, jawapannya, kalau berkaitan dengan air, dia mesti ada kaitan dengan hidro. Hidro. Jadi, kalau air sungai itu hidro, maknanya jawapannya D. Hidrosfera. Okey. Bagus. Ramai yang jawab betul ni. Okey. Baik. Soalan 8. Apakah kawasan yang dapat dikaitkan dengan bentuk muka bumi, tanjung dan teluk? Cerun bukit, pinggir laut, tanah pamah, muara sungai. Mana satu? Mana satu jawapan dia? Okey. Baik. Boleh tulis jawapannya di Zoom chat tu. Okey. So, ada yang kata D, ada yang kata B, ada yang kata D. Macam-macam lah. Okey. Baik. Sebenar-benarnya, okey, ya ramai yang keliru. Ramai yang keliru. Cikgu, D pun sama. Muara sungai tu, samalah cikgu. Kat situ ada tanjung pun semua kan? Baik. Ingat tak? Kita belajar bentuk muka bumi. Ingat, bentuk muka bumi kita belajar cuma ada 4. Okay, iaitu tanah pamah, kemudian juga tanah tinggi, okay, kemudian juga saliran dan juga iaitu pinggir laut. Jadi di sini kita tengok ada tak bentuk muka bumi muara sungai? Tak ada kan? Bentuk muka bumi tak ada pun yang muara sungai. Yang ada tanah pamah, tanah tinggi, saliran, pinggir laut. Jadi sudah pasti jawapannya adalah B. Sudah pasti jawapannya adalah B. Tapi cikgu tahu selalu berlaku ini yang kita nak cerita dalam peperiksaan. Selalu berlaku bila kamu dah buat pinggir laut. Okey, bila kamu dah buat pinggir laut okey, kita tak perlukan yang inilah kita tak perlukan yang ini. Baik. Bila kamu dah buat pinggir laut, kemudian apa yang berlaku adalah kamu baca lagi sekali. Kawasan dapat dikaitkan dengan bentuk muka bumi. Tanjung dan teluk lah. Tanjung dan teluk ni bukan muara sungai pun ada ke? Jadi kamu pun fikir, aku rasa muara sungai ni betul lah. Jadi kemudian kamu buat apa? Kamu padam yang D tu, kemudian kamu tandakan D. Bila kamu tandakan D, kemudian kamu hantar. Kemudian next weeknya, cikgu sekolah kamu dalam kelas bincangkan. Kita nak bincang soalan-soalan peperiksaan ini. Soalan nombor 8, jawapannya ialah B. Kemudian kamu cakap, cikgu, B ke cikgu? Bukan D cikgu. Bukan, jawapan dia B. Aduh cikgu, saya dah buat B cikgu. Saya padam balik, saya pergi buat D. Selalu kena macam tu? Selalu tak kena macam tu? Lalu. Selalu. Ya. Yeah.
Selalu macam tu kan. Kan. Ya. Cikgu, macam mana nak settlekan benda ni cikgu? Saya selalu macam tu cikgu. Ragu-ragu dengan jawapan saya. Okey. Dia macam ni. Kalau kamu nak selesaikan masalah ini, kamu kena guna satu teknik. Iaitu dipanggil teknik first impression. Cikgu panggil dia teknik first impression. Di mana teknik first impression ni macam ni. Teknik first impression ni, okay, bila kamu dah baca soalan, kemudian kamu baca pilihan jawapan kan? A, B, C, D. Kemudian kamu kata, oh, jawapan dia B. Baik. Jangan baca lagi selepas itu. Teruskan dengan soalan nombor 9. Jangan baca lagi. Kerana apa? Bila kamu baca lagi sekali, kamu tiba-tiba akan rasa, baru sungai ni macam sama lah. Baik, bila berlaku ragu-ragu macam tu, baru sungai ni macam sama lah cikgu. Kan? Jadi kamu kena guna apa tahu? Teknik first impression. Macam mana gunanya? Iaitu senang saja, iaitu katakan pada diri kamu, iaitu percayalah kepada jawapan yang pertama. Gangguan syaitan cikgu. Percayalah kepada jawapan yang pertama. Kenapa cikgu? Kerana jawapan yang pertama itu datang daripada akal fikiran yang kamu dah belajar. Daripada fakta yang kamu dah belajar. Jawapan yang kedua adalah datang daripada hati. Ya, daripada setan. Dia was-was. Ya ke? Ya ke? Padahal jawapan itu dah betul. Sebab datang daripada akal fikiran kamu. Tapi diganggu oleh hati. So, kamu kena belajar apa? Percayalah kepada jawapan yang pertama. Itu. Kan? Ya, betul. Betul Umairah. Memang pernah cakap. Cikgu memang pernah cakap. Betul. But, ada soalan juga. Ada pelajar tanya, cikgu, kan? Kadang-kadang cikgu, second impression tu kan, betul cikgu. First impression tu salah. Kadang-kadang cikgu. Kalau kadang-kadang berlaku tu, maksudnya apa? First impression ni, dia ada syarat. Dia ada syarat. Syaratnya ialah kamu telah kuasai bab itu. Maknanya kamu telah faham bab tu. Kamu telah faham, dah tahu, dah ingat bab tu. Jadi, jadi kamu tidak akan melakukan kesilapan pada first impression. Kalau silap, maknanya kamu belum kuasai bab itu. Dan satu lagi, kalau kamu tak pernah baca apa-apa, tiba-tiba first impression lah, first impression. Itu bukan first impression, bang. Itu tembak, bang. Jangan buat. Jangan buat. Okey? Okey. Jadi, percayalah kepada first impression. Ini teknik pertama yang cikgu kongsikan dengan kamu. Okey, teknik first impression. Iaitu bila kamu dah tanda, okey, percayalah pada jawapan pertama. And then kemudian move on. Lain macam je ayat move on tu. Yalah, move on lah. Baik. Kemudian, soalan yang ke-9. Okey. Kawasan manakah penting dengan aktiviti penanaman tanaman hawa sederhana? Hawa sederhana ni maksudnya sejuk. Tanaman hawa sederhana maksudnya tanaman yang perlukan iklim yang sejuk. Okey, seperti buah-buahan strawberry, kan semua. Jadi kat mana yang sesuai? Okey, sudah tentulah dekat Cameron Highlands tu betul. Dan satu lagi iaitu tanah tinggi Kundasang. So jawapannya adalah D. Betul? Yes. Baik. Soalan nombor 10. Apakah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia? Tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia. Tasik Bera, Tasik Chini, Tasik Kenyir atau Tasik Timah Tasuk. Baik. Yang besar sebenarnya adalah, okey, kamu dah belajar kan? Baik. Jawapannya adalah yang keempat,
Baik, tasik kenyir dengan tasik terima ni adalah tasik buatan manusia, bukan semula jadi. So, tak boleh ambil C dengan D. So, antara tasik bera dengan tasik ciri. So, jawapan yang lebih tepat adalah, no, tasik kenyir ni, dia bukan tasik semula jadi, Rifki. Sebab tu tak boleh ambil jawapan tu. Sebab dia nak tasik semula jadi. Tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia jawapannya adalah A, tasik bera. Tasik bera. Take note benda tu ya. Tasik bera. Okey. Baik. Kita lihat soalan seterusnya. Okey, iaitu soalan 11. Mengapa kebanyakan sungai, mengapakah kebanyakan sungai di semenanjung Malaysia tidak sesuai digunakan sebagai jalan pengangkutan? Maknanya tak boleh digunakan macam kat Sarawak. Sarawak boleh guna bot sepanjang sungai. Tapi kalau di semenanjung Malaysia tak boleh. Why? Adakah dasar sungai yang cetek, isi padu air yang banyak, alirannya sangat perlahan, maknanya air itu mengalir perlahan, ataupun sungai-sungainya pendek dan deras alirannya. So, mana satu jawapan dia? Jawapannya adalah dasar sungai yang cetek. Okey. Baik. So, ramai yang confuse jawapan dia. Cikgu, kalau soalan macam ni, cikgu, saya tak pastilah cikgu mana satu. Macam betul je semua. Macam betul je semua. Kalau macam ni, kamu kena guna satu lagi teknik. Teknik apa, cikgu? Cikgu akan perkenalkan kamu teknik tembak. Siapa suka tembak? Siapa suka tembak kat sini? Teknik tembak. Okey, Kavinesh suka tembak. Okey, Ali Firdaus suka tembak. Okey, Syahrini. Tembak kalau memang tak tahu. Kadang-kadang cikgu. Baik. Dalam game mungkin. Baik. Sebenar-benarnya, teknik tembak ni ada. Cuma, kebanyakan kamu guna cara yang salah. Iaitu cara yang kamu guna apa? Kebanyakan pelajar. Kalau pelajar Islam, dia kata apa? Cara dia nak tembak macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia guna surah Al-Fatihah kau. Okey. Untuk mendapat jawapan yang dikehendaki. Jangan guna macam tu. Okey. Guna logik. Okey, Nurul Putri. Sebenarnya dia macam ni. Teknik tembak. Ni cikgu ajar. Teknik tembak, dia kena aim. Ingat nak tembak, kena aim. Kena aim. Maknanya sasarkan pistol tu. Okey. Bukannya main tembak macam tu je. Nak. Kena aim. Cara nak aim macam mana, cikgu? Macam ni. Baik. Pertama, apa yang kena buat dalam teknik tembak ni iaitu buang dua pilihan jawapan yang salah. Ataupun tak ada kena-mena. Buang dulu. Baik. Bagi tahu cikgu. Soalan nombor 11. Kat mana yang jawapan yang kamu rasa kamu nak buang? Yang kamu rasa tak betul ni? Mana satu? Okey. So, kamu kata isi padu air yang banyak. Ya, ini kena buang ni, cikgu. Alirannya sangat perlahan. Kena buang ni, cikgu. Okey, kena buang ni. Mana ada perlahan, semua laju. Kan? Isi padu air yang banyak. Apa pula? Kan? Baik, sekarang tinggal A dengan D. Baik, daripada A dengan D ini, okey, so kita kata kita pergi pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah, iaitu daripada dua pilihan jawapan yang tinggal tu, maka kamu kena buat apa? Iaitu buang satu pilihan jawapan, okey, yang lebih salah. Baik, bagi tahu cikgu. Yang ini baru kita kena fikir. Dasar sungai cetek ke pendek dan deras alirannya? Yang mana lebih salah? Okay. Yang mana kamu rasa lebih salah? Dasar sungai cetek, betul ke cetek? Okay. Betul ke cetek?
Sebab sebenarnya sungai kebanyakannya dalam-dalam jadi kita fikir kalau dasar sungai cetek kan, sampan-sampan still boleh lalu kan, bot-bot laju boleh lalu. Jadi rasanya dasar sungai cetek ni macam tak betul lah cikgu. Tapi saya tak tahu jawapan dia D betul atau tidak. Jadi kita tembak D, iaitu aliran air sungai di semenanjung Malaysia pendek dan deras alirannya, laju. Sebab dia lagi pun dia pendek. Jadi kita kata soalan dia mungkin jawapan dia D cikgu. Saya tak tahu tapi saya tembak ni. Ini baru betul cara tembak. Maknanya kamu dah buang pilihan jawapan yang salah, tapi kamu tak tahu ini betul ke tidak, tapi kamu tembak yang ini. Dan itu lebih tepat berbanding kamu guna Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya tu, guna dadu ke apa. So, ini cara teknik tembak yang betul. Nampak tak? Teknik tembak yang betul. Baik. So, kamu boleh amalkan teknik ni teknik tembak, teknik first impression, boleh amalkan dalam peperiksaan. So, nombor 11 jawapannya apa cikgu? Jawapannya memang D. Pendek. Sungai-sungai di semenanjung Malaysia ni, semenanjung Malaysia semenanjung Malaysia memang pendek-pendek. Dan air dia laju. Kalau di Sabah Sarawak, sungai dia panjang-panjang. Dan aliran air dia perlahan je. Jadi itu beza dia. So, nombor 11 jawapannya adalah D. Faham Baik. Bagus. Baik, 12. Persamaan. Apakah persamaan fungsi kedua-dua sungai yang berikut? Fungsi Sungai Endau dengan Sungai Bernam. Apakah fungsi yang sama pada kedua-dua ini? Adakah A. Sempadan negeri, B. Sumber pengairan, C. Jalan pengangkutan air, dan D. Sumber ikan aquaculture? Yang mana satu jawapan ni cikgu? Macam biasa, kalau kamu tak tahu, kamu boleh guna teknik tembak. So, teknik tembak buang dua pilihan jawapan. Sumber pengairan, okey, untuk nombor 11 jawapannya adalah D. Jawapannya D tu. Ni D. Jawapannya D Okey. Baik. So, kamu boleh buang jalan pengangkutan air. Kedua-dua sungai ini adalah di semenanjung Malaysia. So, tidak dijalankan pengangkutan air. Sumber ikan aquaculture, maknanya suka sumber ternakan. Oh, tidak. Okey, dia tidak menjadi sumber ikan. Sumber ikan di tempat lain. Seperti Sungai Pahang dan sebagainya. Tinggal A dengan B. Yang mana yang lebih tepat? Sebenarnya daripada sini kamu fikir balik. Sungai Endau, Sungai Bernam, sumber pengairan. Semua sungai sumber pengairan. Tapi apa kelebihan Sungai Endau dan Sungai Bernam? So, sumber pengairan ni bukan. Sebenarnya dia adalah sempadan negeri. Iaitu, kalau kamu tak ingat, sempadan negeri cikgu? Ya. Iaitu kalau Sungai Endau, sempadan, sempadan negeri, Johor dan juga Johor dan Pahang. Manakala untuk Sungai Bernam, iaitu sempadan, sempadan Perak, dan Selangor. Itu untuk Sungai Bernam. Jadi memang jawapannya 12A. 12A. Alright. Okey. Kita pergi kepada soalan 13. Apakah banjaran yang dikenali sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia? Backbone. Semenanjung Malaysia. Ini jawapannya apa? Jawapannya adalah Banjaran Titiwangsa. Cikgu, Banjaran Titiwangsa tu, cikgu jawab tu guna teknik apa? First impression. Sebab memang dah ada dalam nota, dalam kepala kan? Jawapan dia Titiwangsa. So, terus pergi first impression. Itu cara dia. Baik, soalan 14. Sektor ekonomi yang manakah menggalakkan tumpuan penduduk di kawasan berikut? Maknanya sumber ekonomi apakah yang menyebabkan Bintulu dan Kertih menjadi tumpuan penduduk? Adakah pertanian, perikanan,
perindustrian atau perlombongan? Jawapannya sila tulis dalam Zoom chat. Okay. So, Deshna kata D. Yang lain? Yang lain? Okay. Kavinesh, Mikael, Syamil, Hafi. Okay. Lashania. Okay. Arisa. Yes. Betul lah tu. Jawapannya apa? Jawapannya ialah D. Perlombongan. Diorang lombong apa, cikgu? Dekat Bintulu ada perlombongan gas asli dan petroleum. Dia berkaitan dengan petroleum dan gas asli. Okey. Jadi itu perlombongan. Okey. Baik, soalan 15. Apakah faktor utama? Okey, faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk. Apa sebab utama taburan penduduk di rancangan tanah persekutuan iaitu di Felda? Faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk di rancangan tanah persekutuan Felda di Malaysia. Jawapannya, adakah governance, kawasan industri, peluang pekerjaan atau kemudahan pengangkutan? So, ramai yang kata D. Deshna, Kavinesh, okay. Giselle. Okay, adakah jawapannya betul D? Okay, jawapannya adalah bukan D. Jawapannya adalah A. Governance. Governance tu apa, cikgu? Okay, take note. Okay, governance ni sebenarnya faktor apa? Iaitu faktor dasar kerajaan. Iaitu dia adalah sebahagian daripada program kerajaan untuk memajukan kawasan. Memajukan kawasan. Jadi itu governance. So, faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk. Kenapa penduduk ramai di Felda, cikgu? Apa itu Felda? Okey, rancangan tanah persekutuan. Macam mana diorang boleh tinggal kat situ, cikgu? Kerajaan telah menawarkan kepada seluruh penduduk di Malaysia untuk berpindah ke kawasan Felda ini dan melakukan pertanian. Maknanya, atas galakan kerajaan. Kerana program kerajaan untuk majukan kawasan itu. Maka, semua program kerajaan itu dipanggil governance. Faham? Dipanggil governance. Faham tak ni? Faham yes. Okey, baik, bagus. So, 15 adalah A. Baik. 16. Mengapakah kawasan berikut berpenduduk jarang? Kapit dan Kuala Tahan. Kapit di Sarawak. Kuala Tahan di Pahang. Kerana dia kawasan apa? Paya Bakau. Okey, kawasan tanah tinggi, kawasan pedalaman ataupun juga kawasan perkilangan. Jawapannya adalah kalau kawasan tanah tinggi, okey, memang tak ada orang. Okey. Dan kalau kawasan perkilangan, lagilah itu memang ramai orang. So, yang mana satu, cikgu? Kapit dengan Kuala Tahan ni adalah kawasan pedalaman. Maknanya, apa itu pedalaman? Remote area. Kawasan yang jauh daripada orang lain. Sebab itu penduduk jarang. Kawasan pedalaman. Ya. Baik, so jawapan C. Okey. 17. Okey, menunjukkan suatu kawasan di Malaysia. Okey, iaitu apakah pola pertempatan yang lazimnya terdapat di kawasan tersebut. Mula-mula kamu tengok ini adalah tali air. Okey, tali air, dan sebelah kiri ni adalah sawah padi dan sebelah kiri adalah kawasan kampung. Baik, apakah pola pertempatan yang biasa ada di kawasan sawah padi? Okey, kawasan sawah padi. So, kalau kawasan sawah padi biasanya terdapat banyak pola pertempatan
Jawapannya ialah berjajar. Berjajar. Kerana apa? Rumah-rumah di kawasan ini selalu dibina di sepanjang di kiri dan kanan tali air ni. Dan di kiri dan kanan parit ni. So, dia ikut memanjang. Okay, parit tersebut. So, itu dipanggil berjajar. Ya. Baik. Soalan 18. Apakah ciri pertempatan bandar di Malaysia? Perumahan bercirikan tradisional? No. Rumah dibina jarak untuk keselamatan? Nak. Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian? No. Ini bandar. Jadi jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Ya, betul. Nilaikan satu-satu ya. Baik. 19. Bandar manakah yang merupakan bandar perindustrian? Maknanya banyak kilang. Ya, bandar perindustrian ni maknanya banyak kilang. Sibu, Dengkil, Lahad Datu atau Bayan Lepas. So, jawapannya mana kawasan yang memang terkenal sebagai bandar perindustrian ni? Mana satu jawapannya? Saya tak tahu jawapannya. Okey, jawapan dia sebenarnya ialah jawapannya Bayan Lepas. Bayan Lepas kat mana cikgu? Bayan Lepas di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Memang banyak kawasan perindustrian. Lahad Datu di Sabah. Dan Lahad Datu adalah kawasan perikanan. Dengkil, kawasan pertempatan Melayu. Tiada perindustrian. Sibu adalah kawasan bandar. Dan bukan bandar perindustrian. So, jawapannya adalah D. Jawapannya adalah D. Okey. Dan 20. Bandar manakah yang berkaitan dengan maklumat berikut? Terletaknya di kediaman rasmi Sultan, wujud aktiviti pelancongan. So, bandar yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut? Adakah Bintulu? Adakah Johor Bahru? Adakah Kuala Kangsar? Ataupun juga Port Dickson? Port Dickson mana ada tempat tinggal rasmi Sultan? Sultan tak tinggal di Port Dickson. Port Dickson pusat perkelahan. Kamu tengok ni je, pelancongan. Oh, pelancongan mesti Port Dickson. Tak. Kena tengok atas tu dulu. Kediaman rasmi Sultan. Sultan duduk kat mana? Okey, jawapannya adalah iaitu C. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, okey, Sultan Perak ada istana kat situ. Sultan Perak ada istana dekat Kuala Kangsar. Sebab itu jawapannya adalah C. Okey. Baik. So, habis 20 soalan. So, cikgu tengok ramai yang berjaya menggunakan teknik first impression dan juga teknik tembak dengan baik. Baik, kita pergi kepada soalan struktur. Sebelum itu, anda rasa penat? Boleh teruskan? Penat ke? Boleh teruskan tak ni? Alright, boleh teruskan. Terbaik. Semangatlah. Semangat kamu semua ni. Bagus, bagus, bagus. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, dengan soalan seterusnya. Okey, kita tengok bahagian B. Ni bahagian B. Awal-awal bahagian B memang akan bagi peta tau. Dia akan bagi peta. Okey, macam ni. Okey, dan juga okey. Cikgu nak minta untuk semua pelajar, okey, mohon untuk tandakan sedikit lah. Sebab dia ada beberapa perkara yang jalan ni terputus sebenarnya ni. Sepatutnya dia ada jalan raya kat sini. Ajak. Dia sambung sebenarnya jalan raya ni. Jalan raya ni sambung. Okey. Dan di sini pun dia ada sambung sampai sini. Dia sebenarnya bersambung. Okey, tapi bila di scan tak sambung pula jadinya. Okey. So, ini pun dia teruskan lagi sampai ke bawah ni. Okey. So, itu jalan raya yang lurus sebenarnya. Okey, baik kita tengok. Okey, so kita lihat di sini soalan nombor 1. Berikan 2 ciri peta. Okey. Okey, 2 ciri peta lakar berdasarkan peta lakar Pekan Alur. Baik, cikgu, ciri peta lakar ni macam mana cikgu? Lah,
sebenarnya apakah ciri-ciri yang mesti ada pada peta lakar? Peta lakar ini dia mesti ada apa? Pertama sekali, dia mesti ada petunjuk. Bagus. Ya, dia ada petunjuk. Ya, dia ada tajuk. Ingat dia mesti ada tajuk. Ni tajuk. Dia ada petunjuk. Ya, kemudian dia ada simbol arah mata angin. Betul, simbol arah mata angin kan? Kemudian dia ada juga pemidang yang petak ni apa? Pemidang. Kan? Dan juga ada simbol. So, ini semua adalah simbol. So, ada 5. So, nak letak yang mana cikgu? Kamu letak mana-mana pun tak apa. Kat sini ya. Okay, iaitu kat situ kamu letak apa-apa pun tak apa. Contoh, kamu letak simbol ke, ataupun kamu letak arah mata angin ke, pun boleh. Ataupun kamu nak letak satu lagi, iaitu ada petunjuk ke, ataupun ada pemidang ke, boleh. Tak ada masalah. Ya. Okay, jadi berikan satu-satu macam tu. Okey, tak perlu bina ayat. Baik. Soalan yang B. Berdasarkan peta lakar tersebut, okey, nyatakan arah tempat-tempat yang berikut. Kampung Pasir dari Kampung Limau. Kita tengok tu dulu. Okey, Kampung Pasir dari Kampung Limau. Ni Kampung Limau. Okey. Kampung Pasir, mana Kampung Pasir? Kita cari Kampung Pasir. Ni Kampung Pasir. Baik. Soalan tanya, bila kita nak buat arah tempat-tempat berikut, Kampung Pasir dari Kampung Limau, kita kena buat arah mata angin. Kita kena buat tanda macam ni kan? Baik, arah mata angin ni nak letak kat mana? Arah mata angin ni nak letak kat mana? Nak dekat kat Kampung Pasir ke dekat Kampung Limau? Siapa tahu? Arah mata angin tu kita kena letak di mana? Iaitu di Kampung Limau. Sebab dia kata, soalan kata apa tahu? Dari Kampung Limau. Maknanya dari Kampung Limau maksudnya kamu kena buat arah mata angin di Kampung Limau. Iaitu kamu tengok sini, mana Kampung Limau? Ini Kampung Limau. So kamu kena buat garisan seperti ini. Okay, Kampung Limau macam ni. Macam ni. Kemudian kamu tengok, dia macam ni. Betul? Kampung Pasir. So tu arah mata angin apa tu? Timur ke? Ini timur ke ni? Siapa tahu? Ini timur ke? Ya, betul. Betul, Vigesh. Betul, Deshna. Itu adalah kawasan, dah lupa. Timur Laut. Okey, Timur Laut. Jadi, kamu boleh tulis jawapannya adalah Timur Laut. Macam tu. Timur Laut. Baik. Kilang dari Balai Polis. Kilang dari Balai Polis. So, maknanya kamu kena buat arah mata angin tu di mana? Di Balai Polis. So, kita tengok Balai Polis. Mana Balai Polis? Ni Balai Polis. BP. BP, Balai Polis. So, kamu kena buat tanda arah mata angin kat sini. Okey. Okey, Balai Polis. Kemudian kamu tengok daripada mana? Daripada kilang. Mana kilang, cikgu? Mana kilang? Ni kilang. Iaitu inilah dia kilang. Okey, ni kilang. So, kalau kilang tu macam mana, cikgu? Okey, kita pun juga buat arah mata angin. Dia menghala ke sini kan? Menghala ke sini. Maknanya ini apa? Ini barat laut. Barat laut. So, kamu boleh tandakan kat sini dan tuliskan jawapannya, iaitu barat laut. Macam tu. Baik. Seterusnya. Okey, soalan nombor yang C ni. Apakah bearing Kampung Kalui dari masjid? Alamak, cikgu. Bearing, cikgu. Yelah, kenalah guna protractor tu. Baik. Bearing Kampung Kalui. Mana pula Kampung Kalui ni, cikgu?
Jom kita cari. Oh, ni Kampung Kaloi. Okey, Kampung Kaloi dah dibagi titik tu. So, kita buat di sini. Daripada masjid. Ni masjid. Okey. So, masjid tu ada di situ. Baik, ini masjid. So, ini Kampung Kaloi, tu masjid. So, dia kata dari masjid kan. Maka, kamu buat tanda seperti ini di masjid. Okey. Dan kemudian kamu gariskan seperti ini. Baik. Bila dah gariskan seperti ini, kemudian kamu letakkan protractor tu, dia mesti sengit macam tu. Mana pula aku punya protractor ni ya? Kan. Ingat, korang je yang ada. Kalau korang ingat, korang saja yang ada. Protractor. Cikgu pun ada, okey. Kan, binatang ni. Binatang ini dipanggil mangkuk ayun. Sebab kalau tak bawa, maknanya pelajar itu, cikgu dia marah. Cikgu dia kata apa? Kau ni mangkuk ayun, tak bawa ni. So, benda ni dipanggil mangkuk ayun. Baik. So, apa yang cikgu akan buat? Okey, kena ukur macam ni. Letakkan dia macam ni. Letak kat situ. So, letak kat situ. So, cikgu ukur. Cikgu ukur. Okey, jadi okay, kita ukur. Sekejap, cikgu ukur berapa. Okey. Ya, betul Indina. Protector 360 tak ada. Kan, kita tak main lah 360. Kan. 360 tu, protector 360 tu noob je. Kita pakai yang half je. Baik. Jawapannya apa? Jawapannya adalah 110. Maka cikgu, boleh tak saya tulis 110 saja? 110 darjah. Okey, sebaik-baiknya benalah ayat. Okey, iaitu bena ayat Bereng Kampung Kaloi dari masjid. Dari masjid, okey, adalah ataupun ialah 110 darjah. Tentu. Dapat 2 markah dah. Dapat 2 markah dah. Ya. Baik. Soalan D. Kita lihat di sini soalan D. Senaraikan 2 contoh bagi setiap pandang darat yang berikut dalam peta lakar tersebut. Baik. Dia minta pandang darat fizikal. Okey. Apa pandang darat fizikal? Yang ada kat sini. Oh, banyak. Pandang darat fizikal ada. Ada sungai. Okey. Ada apa lagi? Hutan. Ada hutan. Ada pantai berpasir. Itu ciri kita kata pandang darat fizikal. Paya Nipah ada Paya Nipah. Ni Paya Nipah. Betul. Betul. Jadi, apa yang kita nak tulis kat sini, cikgu? Kita tulis pandang darat fizikal tadi. Iaitu ada apa? Ada sungai. Atau mungkin juga kamu boleh buat Paya Nipah pun boleh. Sengaja cikgu bagi dua jawapan. Sebenarnya satu je cukup. Okey, dan satu lagi, hutan. Okey, ataupun pantai berpasir. So, itu telah menjadi contoh pandang darat fizikal. Baik. Bagaimana pula dengan pandang darat budaya? Pandang darat budaya sebenarnya memang banyaklah. Okey, yang kita tengok tadi iaitu ada apa? Ada pertempatan, ada masjid, kan? Kemudian ada jalan raya, kan? Kemudian ada apa lagi? Ya, kawasan padi sawah. Kawasan padi sawah. Bukan padi sawah. Kawasan sawah padi. Kawasan sawah padi. So, itu pandang darat budaya. Okey. Baik. Nyatakan dua simbol titik. Dua simbol titik yang terdapat dalam peta lakar tersebut. Okey. Yang menggunakan titik. Apakah simbol yang menggunakan titik? Iaitu, kalau kita lihat antaranya adalah seperti, titik apa? Ya, masjid. Lagi apa? Kilang boleh kilang. Okey. Masjid, kilang,
Okey. Pertempatan itu menggunakan simbol titik. So kita boleh gunakan letakkan kat sini, iaitu antaranya ialah masjid, okey, dan satu lagi iaitu kilang atau pertempatan. Yes, kilang atau pertempatan. Macam tu. Baik. Kemudian kita tengok soalan yang F. Senaraikan 3 tanaman yang diusahakan secara komersial. Komersial ni maksudnya diusahakan secara besar-besaran untuk dijual. Komersial tu maknanya secara besar-besaran, okey, untuk jualan. Okay, itu komersial. Baik. So, apakah 3 tanaman yang diusahakan secara komersial oleh penduduk dalam peta lakar tersebut? Sebenarnya tanamannya apa? Kita boleh tengok pertama sekali getah. Kemudian juga ada kelapa sawit. Dan satu lagi ada apa? Ada pokok kelapa. So, ada 3. Paya nipah, dia bukan ditanam tau. Paya nipah adalah semula jadi. Jangan kamu ambil paya nipah tu sebagai komersial. Jangan. Paya nipah tu dia semula jadi. Dia bukan diusahakan oleh penduduk. Kan? Ya. Jadi, jawapannya apa cikgu? Jawapannya adalah, kita boleh tulis kat sini, iaitu kelapa sawit. Okey. Kemudian kita boleh letak satu lagi, iaitu getah. Dan satu lagi kita boleh letak, iaitu kelapa. So, ada 3. Kelapa. Dapat semua jawapan ni? Dapat Okey, good. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dengan soalan seterusnya. Ini soalan. Ni favorite ni. Favorite. Favorite untuk keluar Iaitu inilah dia peringkat aliran sungai. Ingat lagi tak? Peringkat aliran sungai. Ingat lagi tak? Lupa. Okey. Baik. P yang di atas bukit. So, kalau P itu adalah kawasan, P itu adalah kelapa dengan kelapa sawit lain ke? Memang lain ni, Dina. Kelapa sawit yang keluarkan buah kelapa sawit. Yang mana buah kelapa sawit itu menjadi minyak masak. Kalau kelapa yang mengeluarkan pokok kelapa, yang buah kelapa tu. Yang buat air, minum air kelapa tu. Kan beza tu. Beza tau. Kelapa dengan kelapa sawit. Memang beza. Okey. Memang berbeza. Baik. So, kita teruskan kat sini ya. Okey, untuk yang P ini peringkat hulu. Okey, hulu. Kemudian yang Q ini peringkat tengah. Dan juga yang di bawah ini peringkat apa? Peringkat hilir. Maknanya hilir sungai. So, kamu boleh tulis kat sini. Okey, P ialah hulu sungai. Okey. Yang Q adalah kawasan tengah sungai. Dan juga KDR itu adalah peringkat hilir sungai. Macam tu, hilir sungai. Okey. Baik. Kemudian, nyatakan 3 ciri. Okey, soalan B. Nyatakan 3 ciri peringkat aliran sungai yang bertanda P. P mana? Hulu. Senang je. Okey. So, yang di atas ini kita tahu air dia laju, deras kan? Jadi kita boleh buat. Okey, yang pertama aliran air. Air yang deras. Yang deras. Deras tu maknanya laju. Okey, aliran air deras peringkat hulu. Kemudian yang kedua kita boleh buat iaitu lurah berbentuk V. Lurah sungai, lurah sungai berbentuk V. Begitu. Dan juga satu lagi iaitu tebing sungai. Tebing dia bercerun curam.
tebing bercerun curam. Maknanya dia dia curam. Okey, so itu dikatakan sebagai tiga ciri peringkat aliran sungai yang bertanda P. Okey. Kemudian soalan C. Namakan dua bentuk muka bumi yang terdapat pada peringkat aliran sungai Q. Sungai Q mana cikgu? Oh, sungai Q tengah. Sungai Q di tengah. So, apakah dua bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peringkat aliran sungai Q? Iaitu yang pertama kamu boleh tulis iaitu lurah sungai. Berbentuk U. Berbentuk U. Bentuk U. Kita buat macam ni. U. Baik. Ya, betul. Susuh. Terdapatnya susuh bukit berpancar. Maknanya, aliran air sungai itu, dia belok kiri, belok kanan mengikut, pinggir-pinggir bukit. Ikut tepi-tepi bukit. So, itu dipanggil susuh bukit berpancar. Baik. Soalan D. Namakan dua bentuk muka bumi yang terdapat pada aliran sungai R. R ni maknanya peringkat hilir. Peringkat hilir. Dua bentuk muka bumi. Ya, kita ada delta. Delta. Dan satu lagi kita ada apa? Tasik Ladang. Tasik Ladang. Yes. Untuk US ini biasanya banyak soalan dari hujung-hujung bab ke? Tak juga. Biasanya soalan-soalan daripada bab-bab yang favorite seperti bentuk muka bumi, kemudian juga peringkat aliran sungai. Itu yang biasanya banyak soalan datang daripada situ lah. Sebab itu, nak berjaya dalam geografi, nak dapat skor geografi, kena banyak buat latihan. Tapi jangan risau. Cikgu ada berikan lagi satu salinan latihan yang korang boleh buat. Kamu boleh buat sepanjang cuti sekolah ni. Boleh jawab pelan-pelan. Ya. Baik. Kita lihat soalan yang E. Jelaskan ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai R. Ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai R. So, bagaimana kita nak cerita ni, cikgu? 2 markah ni, cikgu. 2 markah, maknanya kamu bolehlah buat satu ayat. Satu ayat fakta, satu ayat huraian ke. Setakat 2 markah, kamu bagi je. Cikgu, macam nak jawab soalan ni? Kamu boleh ambil ayat soalan ni. Iaitu, mulakan dengan ayat soalan, iaitu seperti ini. Ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai R. Macam tu. Adalah. Kita boleh buat macam tu. Adalah, kita kata, lurah. Iaitu adalah lurah sungai semakin melebar. Dan cetek. Itu dia semakin lebar. Masa nak masuk ke laut tu, sungai dia makin lebar, tapi dia cetek, tapi penuh dengan selut lah. Penuh dengan selut. Tetapi bagaimana dengan aliran air sungai dia? So, aliran air sungai pula adalah perlahan. Perlahan dan berliku-liku. Titik, cukup. 2 markah. So, ada yang kata antara ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai R ialah curug yang lebih landai. Ini disebabkan pemendapan sungai. Curug yang lebih landai. Boleh juga. Guys, boleh. As long as jawapan tu memang betul, walaupun bukan jawapan tu daripada cikgu, tapi kalau jawapan tu betul, is betul lah. So, boleh buat ini. Yang penting kena ada 2 point.
Macam cikgu bagi 3 kan. Luras sungai semakin melebar dan cetek. Aliran air sungai pula adalah perlahan dan berliku-liku. Itu pun dah cukup 2 markah. Ingat kalau 2 markah, bagi 2. Kalau 4 markah, bagi 4. Jangan kurang pula kedekut. Kan? Baik. Soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang F. Okey. Terangkan kepentingan sungai pada peringkat aliran sungai P. Sungai P ni apa cikgu? Baik. Kamu boleh tulis sungai P itu ialah di peringkat apa? Peringkat hulu. So, apa kepentingan dia? Maknanya apa faedah? Okey, sungai di peringkat hulu ni cikgu. Baik. Tengok kepada markah. Bila 3 markah, maka kamu boleh berikan 3 fakta. Kena bagi 3. Sama ada fakta huraian contoh ke, fakta ke, boleh. So, macam mana nak mulai jawapan? Mesti ambil daripada ayat soalan, iaitu kepentingan sungai pada peringkat aliran sungai, sungai P. Macam tu. Kepentingan sungai pada peringkat aliran sungai P adalah, maknanya sungai P itu maknanya peringkat hulu. Untuk apa? Adalah untuk menjana kuasa, hidroelektrik. Yang dibekalkan dari empangan. Sempadan sebelum jadi tak boleh. Sebenarnya sempadan sebelum jadi biasanya berlaku di kawasan tengah, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Peringkat hulu jarang jadi sempadan. Peringkat hulu jarang jadi sempadan. So, berikan yang lain. Baik, kita boleh juga bagi tahu selain itu. Selain itu iaitu sungai, iaitu aliran sungai. Aliran sungai peringkat aliran sungai P ini boleh menjadi apa? Menjadi tempat rekreasi. Tempat untuk aktiviti rekreasi dan pelancongan. Titik. Menjadi tempat untuk aktiviti rekreasi dan pelancongan. So, ini baru 2. Jangan korang cakap cukuplah cikgu, kan dia nak bagi 3 dapat 2 pun jadilah. Jangan. Bagi lagi, biar cukup. Bagi lagi. Dan kamu boleh buat dengan penanda wacana akhir sekali. Sungai di peringkat P. Peringkat P ini sesuai. Sesuai untuk aktiviti ekopelancongan. Aktiviti ekopelancongan. Apa itu ekopelancongan? Iaitu aktiviti melancong bagi menikmati keindahan alam. So, peringkat sungai P ni memang sesuai. Isi 2 dengan 3 macam sama je. Rekreasi dan pelancongan. Isi aktiviti rekreasi. Lain. Aktiviti rekreasi dan pelancongan ni sebenarnya rekreasi macam apa tahu? Sungai di peringkat atas ni orang selalu buat apa tahu? Orang selalu main kayak. Lepas tu main water raft. Jadi itu memang aktiviti rekreasi dan pelancongan. Kalau ikut pelancongan ni, dia orang selalu ikut aliran sungai, dia orang perhati sungai, dia orang tengok burung-burung, tengok harimau, hai harimau. Dan dia orang jalan tengok beruang, hai beruang. Contoh macam itulah. Baik. Kan. So, ada ke kita jumpa harimau, hai harimau?
Memang tak, kita lagi dulu lah kan. Baik. So, jawapannya adalah inilah dia. Okey, ini jawapan dia. Okey, dah siap? Dah siap? Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Dah siap Ah, baik. Tak ramai yang respon. Guys, are you okay? Kepentingan sungai pada peringkat P ialah penjanaan kuasa hidroelektrik dapat dibina sungai yang berada contohnya. Pun boleh juga, guys. Boleh. Okey, boleh. Jangan risau. Okey, baik, bagus. Right. So, kita pergi kepada bahagian okey, soalan yang ketiga pula. Fuh. Okey. Apakah jenis pertempatan yang berkaitan dengan foto 2 ni? Baik. Ini gambar okey di kawasan perkampungan. Baik, soalan tanya apa jenis pertempatan? Iaitu jenis pertempatan ada 2. Sama ada luar bandar ataupun bandar. So, apa jawapan dia? Bukan jarang, itu penduduk. Ingat jangan korang keliru Padat, sederhana, padat itu penduduk. Itu bukan pertempatan. Sebab itu cikgu suruh kamu bulatkan. Dia nak jenis pertempatan. Bukan pola pertempatan, bukan pola. Kena faham tu ya. Baik, jenis pertempatan. Kamu boleh just tulis jenis pertempatan ini adalah pertempatan luar bandar. Macam tu. Cukup. Satu markah je pun. Okay, pertempatan luar bandar. Baik. Kemudian soalan B. Jelaskan ciri-ciri. Ciri-ciri pertempatan dalam jawapan ini di Malaysia. 4 markah. So, kalau 4 markah, kamu boleh berikan semua fakta yang kamu ingat. So, antara ciri pertempatannya, kita boleh tulis ayat ni. Okey, iaitu ciri ciri pertempatan dalam jawapan di atas adalah memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Banyak ke sedikit? Sedikit. Yang sedikit. Iaitu kurang dari daripada 10,000 orang. Macam tu. Tik. Itu baru satu. Kemudian juga pertempatan ini sambung. Pertempatan ini memiliki kemudahan asas yang kita kata yang sangat minimum. Yang sangat minimum. Titik. Iaitu kemudahan air apa semualah. Baik. Kemudian, kalau kamu nak sambung ayat yang seterusnya, cikgu syorkan untuk kamu buat satu perenggan dan juga kamu skip. Kamu skip. Kemudian berikan ayatnya. Ayatnya apa? Iaitu kamu boleh tulis rumah kediaman di pertempatan ini. Pertempatan ini adalah bercorak. Bercorak tradisional. Bercorak tradisional dan penduduknya. Manakala penduduknya pula menjalankan aktiviti ataupun menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. Serta penternakan. Penternakan. So, titik. Dah. Cukup dah ni 4 markah.
Ingat okey, jawapan dibina secara ringkas. So tak perlu nak sambung lagi tak payah. Ringkas saja. Okey. So cukuplah untuk 4 markah tu. Dapat jawapan? Dapat Cikgu, kalau buat lebih dapat markah lebih ke? Tak. Tak. Sebenarnya Dina, ya betul Dina. Sebenarnya kalau kamu buat lebih lagi, banyak macam mana pun, dia tetap bagi 4 je, tak boleh lebih. Itu memang format dia. Ya. Jadi, okay, saranan cikgu, jangan bagi lebih. Bagi cukup-cukup. Dah cukup-cukup ni, kemudian skip kepada soalan seterusnya. So, jangan penat fikir. Jangan. Dina. Memang dia tak akan bagi markah tambahan. Betul? Tapi kalau lebih kira support untuk jawapan yang salah. Betul, Ryan. Okey, itu memang betul. Tetapi Ryan, dalam realiti semasa exam, sempat tak nak fikir lebih bagi jawapan? Cukup masa tak untuk kita fikir jawapan yang lebih lagi? Ah, ya, tak sempat. Ya, ada yang kata tak sempat. Saya sempat je. Okey, 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 okey. Ada yang nak tulis. Sila, sila, sila. Baik. Okey. Sila, sila, sila. Baik, kita sementara tu, sebab saya ada masa untuk tidur lagi lepas siap. Yelah Ryan, kau memang pandai. Ah, memang Idrina. Memang kalau buat 3, kalau dia bagi markah 3, 3 je. Tapi kalau markah 4, bagi 4. Janganlah markah tu nak bagi 4, kau buat 3. Rugi. So kalau markah nak bagi 4, okey, so kamu buat 4. Supaya apa? Supaya kamu tak hilang sebarang markah. Kamu tak hilang sebarang markah. Apa-apa markah, semua kamu dapat. Tak ada idea nanti macam mana? Boleh. Kamu boleh. Cikgu yakin Edina boleh jawab. Cuma kena banyakkan latihan lepas ni. Ya? Banyakkan latihan. Baik. Soalan yang C. InsyaAllah. Okay. Terangkan fungsi pertempatan tersebut di Malaysia. Baik. Kalau fungsi, okay, maksudnya merujuk kepada apa tahu? Maksudnya merujuk kepada dia punya, okay, dia punya faedah, kepentingan dia. Baik. So, kamu akan mulakan ayat dengan jawapan apa? Seperti, okey, fungsi pertempatan. Okey, pertempatan luar bandar ini, okey, adalah, okey. So, kalau kamu nak jawab, tengok berapa markah. Wow, 5 markah. Okey, 5 markah. So, 5 markah ni macam mana cikgu? Nak kena buat berapa banyak? Kamu buatlah 3 fakta 2 huraian. Boleh memang boleh. Iaitu 3 fakta 2 huraian ke, ataupun 5 fakta pun boleh. Terpulang kepada kamu. Baik. So, antara fungsi pertempatan luar, okey, iaitu yang pertama sekali, pertempatan luar bandar ini adalah pertama, okey, cikgu akan buat share point je kat sini Okey, iaitu mereka menjalankan kegiatan pertanian. Okey, berfungsi untuk menjalankan kegiatan pertanian. Contohnya apa cikgu? Okey, contoh ini jadi huraian. Seperti penanaman padi, kemudian juga penanaman getah, kelapa sawit, getah dan kelapa sawit. So, ini sudah ada berapa? Sudah ada 2 markah. Baik. So, ini fakta. Ini cikgu buat apa ni cikgu? Ini cikgu buat fakta 1. Kemudian di sini huraian 1. Baik. Kemudian, kita buat seterusnya iaitu fakta kedua. Apakah fakta kedua? Iaitu fungsi pertempatan luar ini untuk apa? Untuk kegiatan penternakan.
kegiatan penternakan. Iaitu kegiatan menternak apa cikgu? Kita huraikan lah. Ingat, huraian tu, okey, kita boleh cerita binatang apa kat situ yang ada. So, kita boleh tulis lah, iaitu menternak apa. Okey, aktiviti menternak, menternak lembu, kambing, okey, dan juga ikan air tawar. Okey. So, itu dah 4. Dah 4 cikgu. Dah 4 dah. Baik, satu lagi. Iaitu, selain daripada itu, kamu boleh tambah fakta yang ketiga. Iaitu, okey, fungsi pertempatan luar bandar untuk menghasilkan okey, produk okey, dari kraft tangan. Okey, iaitu produk-produk bukan dari kraft tangan, tapi produk kraft tangan. Okey, kraft tangan. Okey, ya, seperti tikar, okey, dan bakul. Contoh. Dah, titik. Cukup 5 markah kat sini. Okey. Hmm. Banyak juga menjadi pertempatan industri jasa. Okey. Okey, boleh juga. Okey, boleh. Cuma poin yang pertama tu Vigesh, kurang tepat. Okey, iaitu fungsi pertempatan di luar bandar ialah kegiatan ekonomi. Kena mention bukan ekonomi, kegiatan ekonomi. Okey, yang menawarkan pekerjaan yang lebih kerana berasaskan terlalu banyak ni. Okey, okey, sebenarnya fungsi pertempatan di luar bandar ialah okey, iaitu menawarkan kegiatan ekonomi. Ataupun sebenarnya tak, dia bukan menawarkan ekonomi, maknanya menyediakan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, penternakan dan perlombongan. Titik. So, ayat kamu tu jangan complicated sangat, jangan berpusing-pusing. Ayat kamu tu kena baiki lagi. Ya. Ayat kamu tu kena baiki lagi. Okay. So, dia bukan ekonomi tapi kegiatan ekonomi. Alright. Yeah. Alright. So, ini jawapan bagi bagi soalan iaitu C, terangkan fungsi pertempatan tersebut di Malaysia. Baik. Dah alang-alang ini Okey, cikgu nak semua pelajar sila buat ayat jawapan ini menggunakan semua poin-poin yang cikgu ada ni dan buatkannya di dalam Zoom chat. Boleh? Cikgu bagi 5 minit. Kamu buat latihan ini yang sini bina ayat jawapan dan gunakan semua poin-poin yang telah cikgu beri ni. Cikgu nak tengok macam mana kamu bina ayat. Boleh tak? Cuba buat. Okey. Cuba buat. Cikgu bagi masa 5 minit. Silakan guys. Boleh anukan. Boleh. Cikgu, dalam bab 10. Apa dia? Sorry cikgu, website. Dalam bab 10, mereka kata dalam sungai Sungai Mekong dengan sungai Chao Phraya. Chao Phraya sungai terpanjang di Thailand, saya Okey. faham. Okey. Sungai Mekong, sungai terpanjang melepasi Myanmar, Laos. Tapi macam mana sungai itu melepasi Thailand? Thailand ke sebelah ke sana kot. Kalau tengok map betul-betul Okey. Baik. Ini soalan out of box ni sebenarnya ni. Okey. Sebenar-benarnya, okey, kalau cikgu nak tunjuk boleh, tapi sebenarnya dia antara Sungai Mekong dengan Sungai Menam Chao Phraya, dia lagi besar, okey, lagi panjang Sungai Menam Chao Phraya. Okey, kerana apa? Okey, kerana sekejap.
Cikgu akan ambil ni, cikgu akan letakkan kat sini. Supaya sambil-sambil buat tu, sambil-sambil kamu boleh apa kita bincangkan. Baik. Ini ya. Kalau kamu nak guna point ni, ini guna point dia tadi. Okey. Baik. Kalau Menam Chao Phraya, okey, kawasan sebenar-benarnya kalau kita lihat daripada kawasan Myanmar, kemudian turun ke semenanjung Malaysia semua kan. Macam ni lah kan. Contoh naik. Kemudian dia ada Teluk Siam dan kemudian naik ke Vietnam dan sebagainya. Okey. So ini ke Myanmar. Baik, sebenarnya sungai Menam Chao Phraya dia akan melalui kawasan sungai seperti ini dan turun ke bawah. Tapi kalau sungai Mekong dia daripada atas tau, iaitu daripada atas ini dia turun bawah, dia cross naik ke sini dan dia lalu kawasan Thailand, dia naik ke Laos kat situ, kemudian pergi ke Vietnam, Kampuchia dan dia turun ke bawah seperti ini dan pergi ke ni. Sebab itu dia lalu banyak negara. Sungai Mekong. Oh, okey, faham sekarang. Okey, tunggu saya ambil gambar. So dia lalu banyak kawasan. Okay. Dia lalu banyak kawasan. Sebab itu kita terkejut. Kenapa dia ni melalui negara mana? So sebenarnya dia melalui banyak negara. Okay. Iaitu negara, okay, sini kita tahu ada Myanmar, kat sini ada Myanmar, kemudian sini ada Thailand, okay. Kemudian di sini ada Kemboja, ni Kemboja, kemudian lalu Vietnam sikit, Laos kat atas ni. So dia lalu macam tu. Dia lalu macam tu. Okey, mana jawapannya? Senyap aja. Dapat tak ni? Korang faham tak apa yang cikgu suruh? Kamu kena buat ayat jawapan dekat Zoom chat tu. Type banner ayat jawapan. Gunakan poin-poin yang cikgu telah berikan tadi. Sebab cikgu nak tengok macam mana kamu banner ayat jawapan. Okey. Bagus. Vikesh, terima kasih banyak. Vikesh, kamu sekolah mana Vikesh? Star, cikgu. Saya sekolah Star. Oh, sekolah Tunku Abdul Star Rahman. Selangor. Star Selangor, Star kat mana? Sebelah Lasal. Sekolah Tengku Puan Rahimah. Oh, sekolah Tengah Rahim. Ini di Port Klang Bukan. Okeylah, boleh cakap lah Kampung Kelang. Dekat, okey kat Klang lah sebenarnya. Ah, Okey, good. Tak sangka ada pelajar Star dalam ni. Okey, baik, bagus. Baik, mana yang lain manalah saya tadi duduk tulis kat paper. Bukan kat paper, dekat ni, dekat Zoom chat ni. Dekat Zoom chat tu ya. Okay. Sebab cikgu nak tengok macam mana kamu membina ayat jawapan tu. Itu penting tu. Okay. So, contoh ayat jawapan tu bermula dengan contohnya macam okay, fungsi pertempatan. Okay. Fungsi pertempatan luar bandar. Okay, luar bandar di Malaysia. Okay, adalah kemudian macam tu. Okay, kita tengok. Okay, Mika. Hmm. Okay, Rizkin. Hmm. Rizkin, ada tertinggal perkataan. Baik, bagus. Louis Alexander, bagus. Louis, agak-agak lah kau. Takkanlah manusia boleh menternak lembu. Bukan manusia, penduduk. Bukan manusia, penduduk. Ya, penduduk boleh menternak lembu, kambing, ikan, air tawar. Okey. Tapi bagus, jawapan tu bagus, Louis. Riyad.
Contohnya aktiviti dengan padi. Baik, bagus. Sama. Okey. Arisa. Saya tak tahu betul tak cikgu. Okey, Kavinesh. Uh, hmm. Okey. Izaim. Okey. Okey. Nur Amna Kaisara. Kegiatan pertanian peternakan. Okey. Baik. Baik. Cikgu nak buat teguran sikit lah. Okey. Sebab kebanyakan pelajar buat perkara yang sama. Okey, buat perkara yang sama. Jadi, biar cikgu betulkan. Daripada tingkatan 1 ni kena betulkan. Supaya apa? Supaya kamu boleh dapat buat dengan betul sepanjang kamu sehingga ke SPM. Baik. Sebenarnya jawapan kamu ada yang seperti ini. Baik, kalau kamu tengok fungsi pertempatan luar bandar ini adalah kegiatan pertanian. Okey. Getah dan kelapa sawit. Baik. Kita tengok ayat pertama ni. Sebenarnya ayat pertama ini dia kurang sesuai. Kurang lengkap. Kerana apa? Sebenarnya kalau nak betul, fungsi pertempatan luar bandar ini adalah untuk at least untuk kegiatan pertanian ataupun yang lebih baiklah adalah menjalankan kegiatan pertanian. Jangan buat adalah kegiatan pertanian, tak. Fungsi dia menjalankan kegiatan pertanian. Macam tu. So jangan abaikan. Tetapi yang kedua ni selalu pelajar buat. Dan ini cikgu dah halang-halang ni cikgu nak tegur kepada semua pelajar supaya jangan buat kesilapan yang sama. Baik. Selepas penanda wacana kalau kamu perhatikan selalu pelajar selepas penanda wacana dia terus akan buat apa? Selain itu kegiatan pertanian. Seperti menternak lembu, kambing dan ikan air, ikan air tawar. Ayat ni dia tergantung. Sebenarnya kamu kena ambil balik. Selain itu, kamu kena tulis balik. Fungsi pertempatan ini adalah untuk kegiatan peternakan. Seperti menternak lembu, kambing dan ikan air tawar. Baik. Kemudian, akhir sekali. Okey, penanda wacana yang akhir. Akhir sekali. Okey. Baik. Ia menghasilkan. Okey, satu lagi cikgu nak tegur. Ia adalah untuk manusia. Bukannya binatang, bukannya barang, bukannya untuk perkataan, tapi ia untuk manusia. Jadi jangan tukar jangan guna kata ganti nama ia. So gunakan akhir sekali fungsi pertempatan ini. Okey, sama. Ni untuk menghasilkan produk kraft tangan seperti tikar dan juga makul. Nampak tak apa yang cikgu buat? Iaitu pembinaan ayat fungsi pertempatan luar bandar ini adalah untuk menjalankan kegiatan pertanian. Selain itu, selepas penanda wacana, fungsi pertempatan ini adalah untuk, nampak, ulang balik. Akhir sekali, fungsi pertempatan ini untuk menghasilkan produk. Macam tu. Jangan jump, jangan lompat. Selain itu, kegiatan pertanian. Selain itu, untuk menghasilkan. No. Kena ambil balik kepala ayat. Faham? Tak. Bukan. Cikgu tak marah, Nisa. Cikgu nak buat teguran untuk semua. Teguran tanda sayang. Sebab biar kamu buat ayat jawapan yang betul selepas itu. Okay. Dan ini semua untuk semua pelajar. Sebab cikgu tengok ramai. Lebih daripada 3 orang yang buat jawapan seperti ini tadi. Jadi cikgu harapkan
Selepas ini kamu boleh belajar, oh ini rupanya cara yang betul. Cara yang betul untuk membina ayat jawapan. Faham? Okey. Baik. So kita dah ada Nick Warfik antara fungsi pertempatan kita pertanian. Sama juga. Sama juga Nick Warfik. Syahrini. Okey. Salah satu fungsi. Ya bagus Syahrini, bagus ni. Giselle. Okey, betul-betul benar boleh melakukan. Bagus Giselle. Syamil. Okey. Bagus. Okey. Dah tulis panjang jawapan semua tapi translatekan. Kata semua dah betul-betul. Okey. Macam. Tak apa, it's okay Dina. It's okay. Baik. So ini cara bagaimana untuk menjawab soalan-soalan struktur dan juga soalan-soalan yang membina ayat jawapan. Sebenarnya, untuk jawapan cara menjawab C itu, sebenarnya kamu boleh gunakan di bahagian C. Maknanya, bahagian C ni, ya ada. Ada. Ya. Jawab mana-mana dua soalan. Kamu boleh pilih 4 atau 5. 4 dan 5 atau 6 dan 7 atau 5 dan 6. Kena pilih 2. Dan kemudian jawab soalan-soalan itu. Baik. So, untuk kamu semua, boleh 4 dengan 6 pun boleh. 4 dengan, ya Allah, dia punya. Okey. Baik. Apa yang cikgu nak iaitu, kamu pilih satu soalan. Cikgu nak satu soalan je. Sama ada 4, 5, 6 atau 7. Pilih satu soalan dan kamu tuliskan jawapannya, soalan 1A atau B. Tuliskan jawapannya di kertas. Dan kemudian bila dah siap, kamu snapkan jawapan kamu tu, gambar dia, dan hantar dalam grup WhatsApp Geografi Form 1 ataupun grup bengkel sejarah atau geografi tu. Hantar jawapannya. Dan siapa yang dapat markah penuh, dapat markah penuh, bagi kat cikgu je. Ya, pun boleh. Siapa dapat markah penuh, insya-Allah cikgu akan minta alamat untuk hantar Food Panda. Siapa dapat jawapan dengan markah yang penuh, cikgu akan hantar makanan dalam bentuk Food Panda. Cikgu akan minta alamat. Dan cikgu akan hantar makanan ke Food Panda ke rumah kamu. So, dengan syarat pilih 1. KFC ke? KFC, tak mau. Tak mau. Makanan apa cikgu? Makanan yang ada di sekitar kawasan kamu lah. Contoh, kalau kamu duduk Perak, takkanlah cikgu nak suruh hantar Starbucks KL pergi hantar ke Perak. Tak adalah. Mesti ada rumah kamu juga. Kan? Sebab cikgu biasa buat. So, cikgu harap kamu semua buat dan deadline dia adalah sebelum hari Ahad ini. Sebelum hari Ahad akan datang. So, kamu ada cuti 1 minggu lagi kan? Cikgu bagi masa 1 minggu ni untuk jawab soalan. Kamu pilihlah. Soalan 4 ke? Soalan 5 ke? Soalan 6 ke? Soalan ke-7 ke? So, 2 soalan A, B tu jawab guna ayat dan kemudian snapkan gambar dan hantar kepada cikgu. Itu penting. Boleh? Amir Ashraf, Ariana, Arisa, terbaik. Cikgu tahu muka-muka dah lapar nak makan ni. Lapar dah Giselle, Humaira. Alexander. Nurul Putri boleh? Macam cikgu. Biasalah. Cikgu, I know lah you. I know all of you. I know. Vigesh pun lapar. Baik. Alah, cikgu pun lapar tu. Ya. Baik. So, kita dah habis. Dengan soalan-soalan itu. So, cikgu ada beri satu set tambahan lagi untuk satu set geografi. Kamu boleh buat sendiri di rumah untuk menjawab soalan sebagai latihan. Dan untuk akhirnya, sila berikan
5. Sama ada 5 itu, okey, bengkel ini, berikan rate untuk bengkel ini. Adakah bengkel ini 5 star untuk kamu, maknanya paling best, atau 1 star paling tak best, ataupun 3 star sederhana, so ataupun 4 okeylah, dan 5 terbaik. So sila tuliskan dalam Zoom chat. Okey. Amboi Mer, lain macam Mer. Okey. 4.99 4.9 BH. Kan? 6/5. Oh, okay. Thank you, thank you, thank you. Alright. Thank you so much, Giselle. Okay. Thank you, Arisa. Okay, Nurul Putri, thank you. Okay. Okay, so bagaimana hari ini? Okay, dengan bengkel kita. Okay, bosan, best, macam-macam info, atau penat? Best, eh? Okay, banyak info. Okay, itu yang kita mahu. Kan? All of the above, boleh semua di atas. Jangan lupa, besok kita ada untuk sejarah tingkatan 1. So jangan lupa, kita punya appointment pukul 9.30 pagi. Kita jumpa esok, guys. Okay? Take care, guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay, bye. Okay. 9.30.